Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni uqaddimu ilaika bayna likulli nafasin wa nafhatin wa turbatin yutriku biha ahlus sama' wa jawahirul ard wa kulli syai'in wa fi ilmika kaina qad kana uqaddimu ilaika bayna dzalika kulli. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa qala jalali wal ikram wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal asam. ومن كل ذنب الذي نبدو حمدا وخطأ ضروبة أنك ولد فعلا في جميع الحركات وسكنات وخضرات وأنفاس كلها دائما أبدا سلم لا من الذنب الذي أعلم ومن الذنب الذي لا أعلم لدى ما أحاط به علمي ووصل الكتاب ووصل القلم وعدد بعدة القدرة وصصد الإرادة ومن ذلك كلمات الله كما ينبغي لجلال وجه ربنا وجماله وكماله كما يحب ربنا ويرضى. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس لما وصيه من الله. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, terima kasih masjid jemput ni penceramah Cik Ayam. Jadi ayah-ayah, ibu-ibu, alhamdulillah ilahi Allah Ta'ala izinkan kita datang ke masjid ni kan, untuk sesi muzakarah kan, majlis ilmu yang mana ayah-ayah, ibu-ibu, majlis ni dulu sangat disukai oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kan. Apa saja yang Rasulullah nak buat semua ke masjid, bincang hal umat, bincang strategi perang, bincang macam mana nak mengembangkan Islam, hantar orang ngaji ke sana, hantar orang ngaji ke sini kan, semua dalam masjid. Sebab masjid ni tuan-tuan banyak keberkatannya. Setengah ulama dia kata apa, semasa majlis ilmu ni kan, tengah berjalan disunatkan kita untuk berdoa, sebab keberkatan dia terlalu besar majlis ilmu ni. Nak akhir zaman ni kan? Ini kalau tuan-tuan tengok, dia melalui dua medium yang paling besar. Apa dia? Medium cetak dan medium elektronik kan. Medium cetak ni surat khabar, majalah-majalah. Elektronik ni WhatsApp kan, Facebook, apa lagi, Telegram, sekarang ni dah macam-macam, TikTok, besok tik-tik pula keluar, besok buk-buk pula, macam-macam. Jadi kalau tuan-tuan perhati tuan-tuan, apa yang berlaku, Islam itu sendiri sekarang ni tengah dihina, tengah dipijak kan? Islam sekarang. Itu sebab hari ni lah kan, tajuk tu kita buka lah sikit-sikit berkenaan dengan ke mana kita nak pergi. Kita ni Islam tapi ke mana kita nak pergi. Manusia ni sifat dia, bila mana kita tanya di antara kedua dia, sallallahu ala qulubihim wa ala di antara kedua dia kata apa? Mana nak pergi? Nak pergi syurga ke nak pergi neraka? Okay. Kalau ada 1000 orang kita tanya, 150% semua nak pergi ke syurga. Orang Islam kan. Tapi kita sebagai orang Islam, kat mana kita sekarang? Sebagai seorang ayah, anak-anak, kat mana anak-anak kita sekarang? Dari segi manhajnya kat mana dia? Boleh tak dia baca Yasin dengan kita? Boleh tak dia baca tahlil, doa arwah? Boleh ke? Kan? Boleh tak dia nyebut nama Allah ni? Tasmik tuan-tuan, anak-anak kita ni, isteri kita kan, hidup dah 40 tahun duduk bersama. Tahu tak isteri kita ni ngaji? Bila mengaji, tahu tak dia bertajwid? Pernah tak kita bertanya? Kita lupa pasal apa tahu tuan-tuan? Kita lupa sebab apa? Dalam Quran dia sebut alladhi waswisu fi sudurin nas. Selalu sebut ayat ni. Dan mereka yang bisik-bisikkan waswas fi sudur, di hati manusia. Itu kerja apa? Kerja setan.
Kita lalai, kita sibuk duk fikir apa ni, COVID ni kan, sibuk duk fikir gaji kena potong lah, apalah. Kita bimbang lebih kepada tu. Depan mata ni kita tak bimbang. Jadi tuan-tuan, hari ni kita sama-sama lah kita muhasabah diri kan. Jadi nanti kita cuba perbarui niat, perbarui azam kita. Okay. Untuk kita tahu semua, kita suami tau, kita lelaki. Semua yang berkenaan dengan akhirat itu semua tertanggung oleh suami. Okay. Di masyar besok sesi penuh dakwi di masyar besok. Sesi yang penuh dakwi. Suami mendakwa isteri, isteri mendakwa suami. Suami dulu kan rajin mengaji, rajin bersolat, rajin bersedekah. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan dia tak mengambil tahu hal isteri dia. Sudah apa? Dia selamat ni. Dia dah separuh langkah masuk ke syurga, contohlah. Kemudian dia panggil menghadap Allah. Si fulan ni dia panggil menghadap Allah. Allah tanya, apa yang kau nak ni? Apa yang kau nak kat suami kau? Kan? Aku nak semua kebaikan yang dia dah buat. Allah bagi tak? Allah bagi, tuan-tuan. Itu hakikat dia kita kat sana besok. Dan cerita ini banyak diceritakan dalam hadis-hadis Al-Mu'tabar. Tabrani, Sahih Bukhari kan. Hadis 40 Imam Nawawi kan, ada. Dia ceritakan barengan ini. Jadi dia sekadar peringatan. Tuan-tuan dah tahu rasa ni kan. Kita pun dah lama kahwin kan, kita pun dah tahu isteri kita ni tak lalat kat mana pun kita tahu. Jadi ini cuma peringatan lah. Kita perbarui, balik tanya lagi yang sekarang ni macam-macam ujian ni. Ada satu puak ni tuan-tuan, dia alim mengaji, solat dia berbanding dengan kita, Masya Allah, macam langit dengan bumi. Quran, taranum, tajwid semua hendak. Hadis, Masya Allah, pakai hadis kebanyakan daripada dia. Dan kebanyakan juga berstatus doktor. Maaflah saya ungkit tu ni kan. Ada satu golongan ni, Masya Allah tuan-tuan, sangat berilmu dan sangat alim. Tapi apa yang tak boleh dalam keadaan dia alim, dia pandai mengaji, dia bersolat melebihi kita, dia berdakwah sana berdakwah sini, dalam keadaan apa? Dalam keadaan nak menyebut nama Allah pun dia tak bagi. Dalam keadaan apa? Nak menyebut nama Allah pun dia tak bagi, tuan-tuan. Ada faedah ke dia cakap? Ya Alhamdulillah. Rasa-rasa kalau anak-anak tengok golongan-golongan ni berdakwah, golongan ni cerita depan TV, golongan ni dalam YouTube cerita, agak-agak sangkut tak anak kita dengan manhaj dia? Dia cerita pun dia betul. Surga ada. Neraka ada. Perkara sama'ian ada. Dosa pahala ada. Kita kata kita cinta kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi apa baginda Rasul suruh buat kita tak buat. Itu ayat dia. Bila kita dengar, wish, bahaya kan? Itu yang takut tuan. Itu yang takut Dia sekali dah dah masuk, payah. Asal doktrin ni dia apa ni? Dia ni apa? Dia tarbiyah kita. Pegang kuat-kuat apa yang dia percaya. Itu yang kita kabarnya pun tak mau diterima, kabarnya tak mau diterima. Tuan-tuan mungkin dah tahulah, tengok kan isu pasal sebut nama Allah ni, dan saya rasa tak payah nak digupih, pasal tuan-tuan pun dah maklum. Cuma kita takut tuan-tuan, anak-anak kita ni, anak lelaki, saya banyak pergi ke sekolah-sekolah, saya banyak pergi universiti ceramah, dan alhamdulillah tuan-tuan, kat universiti ni 90% budak dia tak semayang. Saya tak dapat masuk kat perlis
Ada jemputan tapi tak dapat nak masuk. Kan? Jemputan tu dibatalkan, bukan ditangguh, dibatalkan. Alhamdulillah tuan-tuan. Pelajar-pelajar U kita ni 90% tak solat. Bila kita tanya tasmik dia, panggil, sebab dalam universiti ni ada satu persatuan mahasiswa Negeri Sembilan, Pemanis. Bila kita tanya dia, semayang tak? Dia tanpa sogan sidu angkat tangan, kata tak semayang. Dan lagi teruk tuan-tuan, kita tanya dia, siapa pernah berzina? 100 orang dalam dewan tu, hampir 80 orang angkat. Baguslah kan, dia ngaku dia nak berubah. Tapi kat mana malu kan? Universiti sekarang tuan-tuan, dia tak boleh nak jaga anak kita lah, lebih-lebih tak boleh, bukan macam dulu. Dia bagi anak kita belajar, adalah pengisian-pengisian dalam universiti itu sendiri, yang mana program-program ini sebenarnya membentuk sasiah pelajar. Tapi kalau dah 10 orang kawan ni, 9 penyamun, dia seorang yang baik, 10 kili dia dengan 4 penyamun ni, tak jadi penyamun dah ke? Penyamun dah. Sebab didikan anak daripada rumah tu yang penting. Kaedah dia macam mana? Kita tasmik lah, panggil tasmik dah. Long, ni abah nak tanya ni, beberapa soalan kat Long jawab. Jangan malu-malu, kalau salah kita cuba perbetulkan, macam tu. Sekolah menengah 80% tak solat. Sekolah menengah Form 1 sampai Form 5. Kat rumah solat dia pasal apa? Takut dengan mak ayah. Bila kat luar tak solat. Pasal apa? Solat atas rasa takut. Benda-benda ni lah tuan-tuan, kita nak cuba fahamkan anak-anak kita. Solat tu cina memanai. Sebab apa solat tu wajib? Cina Rasulullah naik Mi'raj. Siapa naik Rasulullah? Kan? Daripada 50 sampai 5. Sampai kat kita, sampai ke langit keempat. Disapa kat Nabi Allah Musa AS. Ya Muhammad, kau pergilah naik atas balik, kau minta diskaun kat Allah Ta'ala. Apa kata Nabi Allah Musa? Umat aku ni bosa-bosa, kata Nabi Musa. Kuat-kuat, tak terdaya dah. 2 tak cukup, 2 tak buat. Kau tengoklah besok umat kau, ada yang semayang seminggu sekali je. Semayang apa? Semayang Jumaat. Datang dah semayang Jumaat. Ada yang datang semayang setahun sekali je. Semayang apa? Semayang Raya. Betul tak? Betul. Dia punya apa ni, dia punya rajin ni bila solat Jumaat ni pukul 10 dah mandi, 10.30 dah gosok baju, pukul 11 sampai masjid. Tapi solat fardu tak buat. Betul lah kata Nabi Allah Musa. Konek bagi Rasulullah SAW ambil Mi'raj, pergi ambil kefarduan solat. Masa tu solat dah ada, tengah lagi belum difardukan. Rasulullah naik ambil kefarduan solat. Allah Ta'ala jumpa nak bagi Rasul jumpa Allah Ta'ala. Naik, berapa kali naik tu? Daripada 50 jadi 5. Kemudian kita bila sampai macam ni ke tahap ni, bila kita mencintai Rasulullah, kita rasa macam tak sanggup kan nak biar benda-benda macam ni. Kesian Rasulullah, dia nak membawa Islam tu sampai kepada kita ni, macam-macam Rasulullah terima. Kono hino, kono baling, berdarah, poi porang, ada seboleh porang yang masyhur dalam Islam tuan, 9 tu dalam bulan puasa. Berporang dalam bulan puasa boleh tak? Janganlah negeri Arab tu panas dia macam
Berapa orang Rasulullah? Sebab apa? Nak mempertahankan Islam, nak bawa Islam itu supaya kita rasa pada sekarang ni. Tu kena letak tu dalam kepala tu, letak dalam hati. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni berkorban demi kita. Sampai ke tahap kena hina, kena baling dengan batu, kena macam-macam lah, kena bunuh, nak kena bunuh macam mana bunuh. Tapi macam tu Rasulullah relax kan. Dia nak buat betul-betul biar Islam sampai pada kita. Bila sampai pada kita tuan-tuan, kita apply lah. Apply, buat enforcement. Apply bersungguh-sungguh, kita laksanakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kaedah macam mana? Macam tu lah. Tak payah kita nak pergi jauh-jauh dah. Kalau kita ni kan ramai kan. Duduk tasmek serang-serang. Tanya dia. Baru kita tahu silapnya kat mana. Barulah bila tahu silap, barulah kita tahu kaedah macam mana nak berbetul kan. Ini pernah berlaku di Bangi tuan-tuan, Bangi lama. Saya ingat saya dah cerita kot, ngaji dah cerita. Belum. Kita orang dipanggil untuk selesai masa tu balik pada Terengganu kan. Balik pada Terengganu, dua balik pada Terengganu. Betul-betul lepas KL dia telefon. Jadi kita nak balik Seremban. Alang-alang tu orang minta tolong, kita pun pergilah. Cerita ni berlaku di Bangi lama. Jadi bila dia telefon dia kata, ustaz datanglah, ada untuk minta tolong bantu selesai masalah tak selesai. Saya pernah merawat keluarga dia. Jadi boleh suruh kita datang. Kebetulan kita ada camp nak ngah ke Seremban, jadi boleh drop by dekat Bangi lama tu. Jadi dalam telefon dia tak cerita habis pasal datang kandut, masa kita pun dengar kan, tengah gaduh-gaduh gitu. Jadi bila sampai kat rumah kita tengok orang ramai. Isteri dia masa tu meninggal. Isteri dia meninggal. Isteri kepada suami ni lah yang telefon saya ni. Isteri dia meninggal. Jadi bila pandangan pertama kami ni, bila meninggal tak apalah, kita baik tahlil pula kan. Agak ada dia berhajat untuk suruh kita baik tahlil. Jadi kita pun masuk lah. Bila masuk tu, kita capai Yasin, tiba-tiba anak yang meloncek. Nak diparang dengan Abah. Anak itu meloncek, anak lelaki meloncek dan diparang dengan Abah. Pasal apa? Pasal anak kata baca Yasin ni tak boleh, buat tahlil tak boleh. Ayah pula khabar baca Yasin boleh, buat tahlil boleh. Berperang dia dengan ayah. Saudara-saudara pun tanya nak buat apa dah, dia punya mengamuk tu macam besok nak kiamat. Berperang dia parang ayah, yang lain tahan ni. Pasal apa? Pasal yang seorang kata tahlil boleh, yang seorang khabar tahlil tak boleh. Nampak tak musibah dah. Anak jadi macam tu tuan-tuan. Kita berdoa lah supaya itu tak terjadi dalam keluarga kita. Tak susah kan. Jadi kita ambil inisiatif. Lepas ni kita tasmek lah anak-anak. Mana yang dah tasmek tu, dah tahu tu, teruskan istiqomah tasmek. Pasal benda ni dah disobot dalam Quran. Setan ni tuan-tuan, akhir zaman ni dia bagi special treatment kat kita. Kita ni umat akhir zaman. Nabi bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam punyalah risau kat kita ni. Sebab ujian dia terlalu besar. Sehingga kan apabila baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam selepas baginda Rasul mengupah satu isu yang nama dia Hikayat Al-Jasasah. Selepas itu baginda Rasul cerita berkenaan dengan ujian akhir zaman ni. Bila mana seorang sahabat, beberapa sahabat mendengar, ada yang takut, ada yang berdoa supaya nyawa tak panjang sampai ke zaman yang baginda Rasul sebut tu. Zaman tu zaman apa tuan-tuan? Zaman sekarang ni lah. Kita hidup zaman sekarang, kita terpilih untuk hidup pada akhir zaman. Yang mana baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam cukup risau dengan kita ni. Apa tak risau Sayang tak baginda Rasul kita? Sayang. Sampai baginda Rasul nak wafat pun dia sebut lagi nama kita, ummati, ummati, ummati.
Ada setengah hadis dia kata besok bila kita selesai meniti titan sirat. Titan sirat ni 5,000 tahun naik, 5,000 tahun mendatang, 5,000 tahun ke bawah. Itu pun baginda Rasul tunggu lagi kita, tuan-tuan, di akhir titan sirat. Walaupun dalam keadaan sebenar dia boleh masuk, dengan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar boleh masuk syurga lah. Dia tutup pintu tu, dia boleh bersenang-senang lah Rasulullah dengan Ahlul Bait dah, dengan keluarga dia. Tapi tak, Rasulullah tak nak buat macam tu. Dia tunggu kat kita, dia sayang Rasulullah kita. Sebab ada amalan-amalan kan yang baginda Rasul bagi kepada kita, yang mana baginda Rasul tak pernah bagi kepada siapa pun, walaupun di keluarga dia. Saya dah pernah sebut dah ayat ni kat masjid ni kan, so tak pernah bagi. Rasulullah ada tu, ayat tu, ada amalan tu, Rasulullah punya amalan dia sendiri, yang mana amalan-amalan tu sebenarnya baginda Rasul tak pernah bagi kepada siapa pun, walaupun di keluarga dia. Ada orang setengah cakap, Ustaz, kalau macam tu belum ada yang tanya, mana tak sempurnalah Islam. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam tu kalau dia menyempurnakan Islam. Ada perkara-perkara yang Rasulullah tak bagi pun, dia bagi kepada orang yang khusus. Untuk apa? Untuk buat kerja lah, kerja dakwah, sesuai dengan apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam buat sebelum ni. Orang-orang tu pula di kalangan orang-orang yang terpilih, Allah Ta'ala bagi dia kelebihan pada dia. Kan? Salah seorang ni kan, jadi Syekh Ahmad bin Idris. Rasulullah bagi amalan ni kepada dia. Ahmad, kau bagilah amalan-amalan ni kepada anak-anak kau. Kafiat dia sekian. Kita jalan shortcut kan, tuan-tuan. Kita tak boleh nak jadi macam orang dulu. Orang dulu ni orang dia hebat, amalan dia hebat, ilmu dia hebat, ujian pun hebat. Atuk-atuk kita dulu ni, tuan-tuan, masuk hutan tak pakai apa ni, rimau bosa-bosa keto tak rimau, buka tompek, tobang pokok. Apa kerja hari-hari ni dulu? Zikir, ngaji. Itu sebab orang dulu bila dia beramal, tawaduk dia tinggi. Pasal apa? Bila nak menuju kepada amalan dia tu, dia nampak susah tu, dia nampak. Belajar mengaji pakai lilin. Kat mana lilin tu ada, kat situ lah yang nampak. Sekarang picit satu Swiss, satu rumah boleh nampak. Jadi tuan-tuan, tak ada alasan untuk kita tidak beramal, sebab kemudahan bagi kita ni terlampau banyak. Kalau rasa malih, kita malih nak beramal ni, kadang nak bangun solat tahajud malih, mengaji malih. Mengaji ni tuan-tuan, satu hari satu baris pun boleh, cukup lah. Kalau dah tak boleh pun nak menggigi macam tak minum kotum lah kan? Tak jumpa kotum dia, mula dia seman. Tahu tak seman tu apa? Seman ni kan, tak tentu arah, berbuih-buih lah mulut dia. Satu hari satu baris, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim la anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Cukup. Surah Al-Baqarah. Itu aja tu bagi. Kalau lagi rajin, satu hari satu muka surat. Kalau lagi rajin, satu kali solat fardu, sekali surat, satu muka surat. Kalau azam kuat, rajin, satu hari setengah juzuk. Tapi kono mengaji hari-hari. Anak-anak ni bila kita tengok kita ngaji, dia insya-Allah dia ikut lah, tak pun ikut suruh dah. Main-main ngaji sama-sama. Abang dengar ayah baca, ayah dengar abang baca. Ngaji sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah tuan-tuan, takut ni akhir zaman, macam-macam dah berlaku. Dulu tahun lepas, budak umur 13 tahun ada di Negeri Sembilan ni sekolah tapi tak nak cakap nak sekolah mana kan.
30 tahun tuan-tuan, 3-4 orang dipegang dengan cikgu. Apa dia buat Dia buat tak senonoh kat cikgu tu. Tiga boleh tahun, tekatan 1. Dia ramai-ramai. Dalam keadaan tekatan 1 tuan-tuan, dia boleh terfikir nak buat macam tu. Bayanglah musibah. YouTube ni kan, handphone, gadget-gadget ni, dia boleh tengok benda-benda tak elok tu sekejap je tuan. Sebab akhir zaman ni lain macam ujian dia. Kena hati-hati, kena selalu selawat. Panggil anak-anak selawat. Kita selawat untuk anak-anak pun tak apa. Kita selawat untuk wife kita pun tak apa. Sampai tak? Sampailah. Ni ada orang korban tak sampai. Apa ni ustaz? Mana sampai? Barzah itu ialah dinding yang memisahkan di antara dua dunia. Dunia kita dengan dunia barzah. Mana nak sampai? Dia ingat dinding tu dinding piling biasa ni kan? Sampailah. Banyak hadis kan? Imam Ghazali pun kan pun banyak, dalam matan dia pun banyak juga. Jadi beramal tuan-tuan, berzikir, la haula wala quwwata illa billah wala manja minallah illa ilaih. Bila kita baca ayat ini tuan, apa janji kat kita? Allah Taala akan akan menarik 70 kesusahan kita. 70 kesusahan kita. Yang paling ringan yang Allah Taala nak bagi apa? Miskin. Berbanding dengan kesusahan lain. Yang kita paling takut ialah apa? Bala akidah dan bala tauhid ni tuan-tuan. Bahaya. Sebab hari ini saya memperingatkan diri saya dan juga kita berkongsi-kongsi memperingatkan sesama sendiri. Pasal inilah yang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu buat pada sahabat-sahabat dia masa mula-mula Islam nak naik tu, bagi motivate. Orang pandang Rasulullah, orang bermotivasi. Orang dengar Rasulullah cakap, orang memotivasi. Orang pandang Rasulullah, orang memotivasi. Kan? Motivasi sahabat-sahabat Rasul ni lah yang buat kita dapat menikmati Islam ni dengan aman lah, tak ada apa. Adalah seorang dua kan datang di perabot Islam. Itu okey, kita aman, boleh beramal. Jadi tak ada alasan untuk kita tidak beramal. Mengaji kena hari-hari. Zikir kena hari-hari tuan-tuan. Baik zikir. Tak tahu zikir muktabar yang satu dunia pakai. Apa dia? Subhanallah, 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 imam tadi baca. Alhamdulillah, 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 Allahu akbar. Itu zikir muktabar yang semua orang pakai. Elok tak zikir itu? Elok. Baca. Dan kalau ada zikir-zikir ni, bacalah. Sekali benda yang menyebut nama Allah ni, sebut. Berselawat. Ya Rasulullah, daqat hilatuna wa anta wasilatuna a'ishna syari'an bi'azzatillah. Jadi boleh balik nanti kan, mungkin besok ke lusa ke apa ke, tanya anak-anak, jangan tangguh-tangguh. Besok jadi macam mana? Macam Kek Bangi tu. Jadi susah kita tuan-tuan. Bila dah jadi macam tu, macam mana kita nak ambil? Bila dah jadi, bertokak dengan anak isteri kat depan ni, isteri dah meninggal tu. Kat depan ni, kita dengan anak kita bergaduh-gaduh pasal tak sepaham. Jadi susah. Asal bila mana dia dah masuk doktrin tu, dia memang tak nak mengalah lah. Itulah dia pegang. Macam saya aman lah kan, kau pegang apa kepercayaan yang kau buat, kau pegang lah elok kan. Tak ada orang kacau kau, kau jangan kacau orang lain. Macam tu. Bangsa dia kacau-kacau orang, susah lah. Jadi kita pun tak selesa kan. Jadi tuan-tuan tak buka lagi cerita sihir ni. Buka cerita, minta maaf tuan-tuan. Sihir banyak
Sihir, dengar ni, sihir sekarang ni banyak, dia macam cendawan tumbuh tuan-tuan. Kalau nampak memang kita tak keluar rumah. Baju jangan jomor kat luar. Baju waktu asar tu kalau boleh tarik masuk dalam. Pasal apa? Sihir ni boleh dia meloket kat baju-baju tu. Kalau basuh baju malam, sidai dalam rumah, jangan luar rumah. Ini bukan saya cakap, ini seorang ulama dalam perubatan Islam cakap, nama dia Syekh Wahid Bali. Dia cakap macam tu. Baju jangan sidai dekat luar waktu sesonjor ni. Ibu-ibu dengar. Pergilah tengok tempat mana sesuai untuk letak sidai sekejap menjelang pagi kan. Pagi tu terletak balik kat luar. Tapi jangan sidai dia dekat luar waktu sonjor. Maghrib tutup, kata Rasulullah apa? Tutup pintu-pintu ni rapat-rapat, kata Rasulullah. Sebab apa? Dia takut angin hitam tu masuk. Angin hitam ni tuan-tuan, bila mana dia dah masuk, dia selalu masuk, dia akan terjadi kepada kita dua perkara. Pertama, kita akan lumpuh, stres. Kedua, ni nak cakap kan boleh ke ni? Di antara, kalau lelaki ni, di antara dubur dan kemaluan dia tu, dekat tengah-tengah tu kan ada space sikit kosong kan. Kat situ longgok tuan-tuan. Jin tu. Jin ni tak boleh mati, tak boleh bunuh dia. Dia satu-satunya jin yang kita tak boleh nak bunuh. Pasal apa? Allah Ta'ala izinkan dia hidup sampai kiamat. Pernah Nabi Allah Sulaiman kata, bunuh. Dia cakap dengan Allah Sulaiman, dia kata, ya Nabi Allah Sulaiman, aku diizinkan Allah Ta'ala untuk hidup sampai akhirat. Tak ada bunuh. Tapi ada doa dia. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa sami'un alim. Ayat tu berkatan ni besar. Dia sentuh semua hal dalam ayat tu. Jadi boleh amalkan ayat tu. Tutup pintu tuan-tuan, jangan bagi terbuka. Tutup rapat-rapat, kata Rasulullah. Takut angin hitam ni masuk. Kalau kita malas nak beramal, angkat tangan kanan, taruh pada hati kita ni, buat 7 kali sebelum subuh. Tuan-tuan nak kena baca apa? Ayah-ayah, ibu-ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala qalbi Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barika wa sallam. Baca 7 kali sebelum subuh. Ataupun baca istighfar wal kabir 70 kali sebelum subuh. Yang tu panjang sikit lah. Astaghfirullahaladzim la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa faradhu bidal jalali wal ikram wa atubu ilaihi wa min jami'il ma'asi kulliha wa dhunubi wal asam asbabi. Dia panjang sikit. Baca 70 kali sebelum subuh. Siapa punya amalan? Sidi Syekh Muhammad Said Al-Linggi, ulama Nusantara, yang mana kan daripada Sidi Syekh Muhammad Said Al-Linggi ni Allah Ta'ala izinkan terbina satu keturunan ulama, yang mana keturunan dia ni banyak sangat bantu kita duduk dekat Asia ni. Terlalu banyak, dengan buku-buku dia, dengan amal-amal dia, dengan kitab-kitab dia terlalu banyak tuan-tuan. Jadi Syekh Muhammad Said Al-Linggi ni tempatnya dekat Pondok Rasah. Kalau nak datang zikir, datang dekat Pondok Rasah itu. Selasa ada, kami malam Jumaat pun ada. Ustaz Asif ada, Syekh Zaki pun ada. Jadi boleh datang zikir. Zikir yang khusus ni dia lain tuan-tuan. Dia bunyi dia lain. Jadi datanglah ke Pondok Rasah tu, sebab saya rasa lah di area Seremban ni yang ada zikir Pondok Rasah kami malam Jumaat. Ada jugalah mungkin personal buat ke rumah kan. Kalau ada lagi bagus, perbanyakkan. Pergi ke rumah orang buat zikir, pergi sini buat zikir. Ni balo banyak sampai ni. Kita pun sudah tengok balo macam mana berlaku kat Malaysia ni.
Dan macam-macam orang gilo rotor, orang gilo pangkat ni apa jadi kan? Malaysia ni pun tak tahu apa nak jadi sebab orang-orang macam ni kan? Jadi kita pedulikanlah tu. Kita yang penting kita datang beramal. Takut tuan-tuan, serban ni belum tentu kita ke syurga. Sunnah ni kita baik ni. Kita baik apa? Kita baik sunnah. Sunnah ni benda baik pun tak baik. Benda baik, bukan baik, bahkan mulia pun. Tapi confirm tak syurga? Tak confirm tuan-tuan. Itu sebab Allah Ta'ala ciptakan satu neraka ni untuk para ustaz saja. Itu sebab Allah Ta'ala ciptakan satu neraka ni khusus untuk pemimpin yang tak adil ni. Itu sebab Allah Ta'ala cipta satu neraka untuk para ulama ni. Rasulullah cakap apa? Aku risau, aku takut para ulama zaman kita ni. Kan Rasulullah cakap dulu lagi dah. Ulama ni sebenarnya dia bukan bawa kebaikan, dia buat musibah. Banyak tak ulama? Banyak tuan-tuan. Ulama ni warasatul anbiya. Dia macam penyambung lah para nabi. Tapi tu yang elok kan, yang tak elok banyak. Tuan-tuan pun tahulah. Tengok bila elektronik dia cetak, tuan-tuan tahu siapa. Kan? Dah tahu macam tu, jangan ikut. Musibah daripada depan mata Allah Ta'ala tunjuk kan. Kita pun doa supaya kita tak jadi macam tu, dan kita doa juga kepada orang yang Allah Ta'ala uji ni supaya dia dapat hidayah. Kita takut tuan-tuan. Kita sangat takut pasal yang pakai serban belum tentu. Yang pakai jubah macam saya ni tentu tak ada dah. Allah Ta'ala dah janji dah. Jadi kita hati-hati. Jangan kita rasa selesa benar dengan apa yang kita ada. Zikir tak ada ni. Itu bila zikir subhanallah 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 Allah. Lepas itu tak ada dah. Semayang ni lah ada zikir. Lepas itu tak ada. Dia tak ada mencari sebutan zikir bukan pada waktu solat. Tak ada. Waktu solat dia berzikir. Jadilah kan, jangan tak buat langsung. Tapi selok-elok zikir tuan-tuan. Setan ni kalah kat zikir je. Setan ni alim tak? Iblis ni alim tak? Alim. Tuan-tuan bayangkanlah, Iblis ni dulu nama dia Al-Zazil. Siapa Al-Zazil ni? Al-Zazil ni tuan, dia ketua para malaikat dan dia sangat alim. Dia alim tak? Dia alim, dia sangat alim. Dia hafaz Quran. Quran tu dalam kepala dia je. Ilmu laduni ni bolah gigi Iblis ni. Semasa dia jadi Al-Zazil. Kemudian apa jadi? Allah Ta'ala ubah orang yang paling alim, bahkan dia ketua kepada segala malaikat. Allah Ta'ala ubah dia menjadi ujian kepada kita. Itu kita nak selesa tu. Sebab cakap jangan selesa pada nak berzikir. Zikir saja dia tak boleh dekat kita. Itu sebab hati kita ni kena kuat. Pasal Quran, saya dah sebut tadi ayat tu, alladhi waswisu fi sudurin nas. Kalau hati kita kuat, dia tak boleh nak masuk, dia tak boleh nak bisik-bisik dengan kita. Mana yang dah berkahwin, tuan-tuan, ni penceraian sangat banyak. Kes cerai merapu-rapu. Kes cerai apa? Tak tukar lampin anak, cerai. Kes cerai apa? Isteri suruh beli kicap, dia bawa balik air kelapa, cerai. Cerai pasal apa? Isteri tak suka makan toge, nak makan sawi, suami berbual toge. Cerai. Merepet-repet tuan-tuan. Sebab cerai ni merepet sebab apa? Sebab seperti mana saya kata, setan ni dia bagi special treatment kan kita. Itu sebab balik rumah bagi salam. Setan yang duk kacau rumah tangga ni, siapa nama dia? Nama dia Dasim. D-A-S-I-M. Dasim nama dia. Dia bukan Dalsim tu dah.
Dalsim ni tahu tak, masa kita main kan dulu ada komputer tu kan, yang bayar 20 sen boleh main silat-silat apa tu, dalsim yang tangan yang panjang, kan tu lah. Dia dalsim ni tuan-tuan, hari-hari, bukan hari, setiap tahun dapat dapat setan terbaik. Pasal konco memang nak utuh rumah tangga. Selawat, bagi salam, Assalamualaikum ya ahlul bait. Sebut Assalamualaikum ya ahlul bait, baru masuk rumah. Nampak muka isteri pertama sekali, apa buat? Selawat. Tuan-tuan, ini saya dah terlibat dalam rawatan Islam ni banyak tahun, boleh kaedah, satu kaedah untuk kita bahagia suami isteri, ada anak pun, bila dengan apa, saya dah cuba banyak lah tuan, alhamdulillah berjaya. Kalau kita pandang isteri kita, ataupun isteri pandang muka suami, ataupun suami isteri pandang muka anak, kan hadiahkan Al-Fatihah, sedekah Al-Fatihah pada anak. Pandang muka anak, Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim, baca ya tuan. Fatihah ni dia jembatan kepada segala hajat. Baca ya, insya-Allah bahagia, dan sihir pun tak masuk. Nampak muka suami, muka isteri, baca. Banyak pasangan-pasangan yang berselisih faham, dia komunikasi tak pun nak baik, kemudian diamalkan perkara ni, Al-Fatihah ni. Al-Fatihah ni bukan eteh saya ambil daripada orang yang alim yang eteh lagi. Kemudian dia kata, dia bagi ilmu tu pada saya, kita kongsilah. Al-Fatihah ni tuan. Umat ayah kepada anak disebut apa? Disebut sedekah. Tapi kalau anak menantu kepada anak murid, kepada guru, anak kepada mak ayah, disebut sebagai hadiah. Tak layak dia nak sedekah kan, sebab makam dia lagi tinggi. Jadi tuan-tuan, saya doakan tuan-tuan kan, dijauhi daripada bala tauhid, bala akidah ni. Takut tuan-tuan, sekocik 13 tahun pun dah pandai dah buat bodoh-bodoh tak senonoh ni. Kalau dia buat seorang tak apa, dia melibatkan orang lain. Bayang tu macam mana cara dia berfikir. Dan kita tengok kalau itu berlaku pada dia, kita tengok jiwa itu betul-betul kosong. Memang tak pernah selawat tu dah. Auzubillah min zalik. Kita doa supaya kita tak dapat ujian tu. Baik, akhir sekali tuan-tuan, saya nak ada apa? Gang tak apa. Sekarang kalau buat Q&A, saya balik, saya domam 3 hari. Dah kena sekali tu hari, taubat lahum nak buat. Jadi tuan-tuan, saya habis yang terus. Hari ini saya nak baca satu doa. Dan doa ni nama dia Salawat Az-Zamiyah. Salawat Az-Zamiyah ni apa? Salawat Az-Zamiyah ni adalah salah satu amalan bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam sendiri, yang mana bagi Rasul bagi kepada seorang ulama yang nama dia Sidi Ahmad bin Idris. Ulama Morocco Sidi Ahmad bin Idris. Jadi Rasulullah kata, ini amalan aku yang aku bagi untuk umat akhir zaman aku, special. Ini memang Rasulullah memang sediakan untuk kita. Doa ni tuan-tuan, bila mana kita baca, bahkan bukan yang membaca, yang mendengar dan yang amin, apa jadi pada dia, Allah Ta'ala luaskan barzah dia selama 500 tahun masa akhirat. Kemudian akan turun 2 malaikat. Satu malaikat membawa perbandani syurga, satu malaikat lagi membawa lampu, bawa kepada barzah kita. Masya-Allah kan. Jadi sama-samalah kita berdoa supaya kita aman kan. Allah Ta'ala jauhkan kita daripada ujian miskin. Tak apa tuan, miskin ni tak apa, kita boleh ikhtiar lagi. Boleh cari pucuk-pucuk ubi lagi, boleh cari kulit-kulit kayu mana yang kita boleh bantai, tolan, gabus apa pun boleh. Yang kita tak tahan ni bila ujian itu datang berkaitan dengan akidah dan tauhid. Kok kita tak apa, kat anak-anak kita.
Kalau tak kat anak-anak, kat cucu-cucu kita. Sudah apa tu? Sudah semayang jemaah lain-lain. Belah sana, belah sini, belah sini. Dia tanda senangnya rumah tu ada keberkatan tak? Tengok dia pernah solat jemaah tak kat rumah tu. Macam mana kaedah ada solat jemaah kat rumah? Kalau tak nak buat solat jemaah, tuan-tuan, abah-abah, ayah-ayah, ibu-ibu, buat sekali. Kalau buat tu, buat selalu. Sekurang yang mungkin. Pasal lesson dalam solat jemaah ni dia sangat bagus. Dia besar keberkatan ni. Suami redha kepada isteri, isteri redha kepada suami, suami isteri redha kepada anak-anak. Dia cium tangan, si cium tangan suami, masa tu redha ada. Nak cium tangan kita, kita redha pada anak, anak redha pada kita. Itu yang tak ada tuan-tuan. Kalau kita pergi kedai ada macam tu, tak mahu dah lah. Benda ni dalam solat dia. Kalau pergi kedai kan nak minta cekedis ke apa kan. Ini tak ada. Dalam solat itu dia tuan. Jadi berbanyakkan solat di rumah. InsyaAllah saya nak baca doa ni dan sama-samalah kita doa aminkan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka binuri wajhillahil azim alladhi mala'a arkana arshillahil azim wa qamat bihi awalimullahil azim an tusalli ala maulana Muhammad zil qadril azim wa ala ali nabiyillahil azim biqadri azamati zatillahil azim fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma fi ilmillahil azim salatan daimatan bidawamillahil azim ta'ziman lihaqqika ya maulana ya Muhammad ya zal khuluqil azim wassallim alaihi wa ala alihi misla zalik wajma' baini wa bainahu kama jama'ta baina ruhi wan nafs zahiran wa batinan yaqadatan wa manama waj'alhu ya rabbi ruhan لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الآخرة يا عظيم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم والله أعلم بالصواب.